Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama Mak Zahira Mukhtar dalam kisah seram sejuk. Guys, Mak tertarik tahu dengan kisah yang dikeluarkan oleh MyStar ni berkenaan dengan seorang yang bernama Kak Aini, menceritakanlah pengalaman dia jatuh sakit selepas dia merawat seekor haiwan yang bernama kongkang tau guys. Jom sama-sama kita dengar kisah Kak Aini ni. Sebelum tu, Ilahana, ya ilahana, yazir lana unurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. apa yang dikongsikan oleh Kak Aini ni dalam MStar tu guys, katanya dia ni mendapat penyakit misteri tau. Sebab selepas je Kak Aini ni merawat haiwan yang bernama kongkang ni guys, dalam keadaan berdarah-darah. Kongkang ni datang dekat kawasan rumah Kak Aini tau pada waktu maghrib. Mak rasa ada di kalangan korang yang dah tahu dan dah terbaca pun kisah ni. Dan pada korang yang tak tahu tu, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dalam zaman-zaman moden ni guys, tak mustahil tau jika ada lagi di kalangan kita sesetengahnya dekat luar ni mengamalkan amalan syirik seperti santau, sihir ni kan. Motifnya kita tak tahulah, sama ada dia ni nak menguji ilmu ataupun dah memang ada sifat hasad dengki dalam diri mereka ni. Wallahualam. Sebabkan Kak Aini ni merawat seekor kongkang je. Tapi akhirnya dia ni jatuh sakit dan terlantar selama 3 bulan tau guys. Dan dalam 3 bulan itulah Kak Aini ni mengalami pelbagai jenis ujian yang tak dapat difikirkan secara logik oleh akal fikiran tau. Mesti korang cakap jangan salahkan kongkang tu. Kongkang kan memang berbahaya, dia ada asid. Sabar dulu guys, korang dengar dulu kisah Kak Aini ni. Kongkang yang datang dekat rumah Kak Aini ni berdarah-darah tau. Dan kepala kongkang ni berlubang tau, macam dia ni baru saja dipukul oleh objek tajam seperti cangkul. Kak Aini malam tu waktu maghrib ni, kongkang ni datang dari tingkap rumah Kak Aini tau guys. So jadi bila dah nampak macam tu, adik Kak Aini ni pun tangkaplah kongkang ni supaya orang kata nak merawat lah. Niatnya nak merawat je kongkang ni. Bila dah okey sikit luka tu dan darah-darah ni, diorang ni akan lepaskan balik kongkang tu, tak lebih daripada tu. Orang yang pencinta haiwan je lah yang akan rasa kesian, tak kira lah haiwan tu apa sekalipun, mesti akan ada niat, ya Allah kesiannya, jom kita rawat haiwan ni. So jadi itulah sifat yang ada dalam diri Kak Aini ni tau. Dalam maghrib tu pun Kak Aini ni dia gagah tau guys, merawat haiwan ni. Kak Aini dia letak minyak aja dekat luka si kongkang ni. Tujuan minyak ni supaya kuranglah sikit sakit dah luka yang ada dekat kepala si kongkang ni. So bila dah merawat kongkang ni makin dalam keadaan yang baik, jadi diorang ni pun lepaskanlah kongkang tu. Korang tahu tak, pada hari yang diorang ni lepaskan kongkang tu, pada malamnya tu terus je Kak Aini ni demam panas tau guys. Tapi
guys, kongkang yang dah diorang ni lepaskan tu tiba-tiba datang balik dekat rumah Kak Aini dengan keadaan di mana awal-awal Kak Aini ni jumpa kongkang tu. Kongkang ni kongkang yang sama, berdarah-darah. Mulalah Kak Aini dah rasa lain dah. Dah kenapa kongkang ni datang balik dalam keadaan yang berdarah-darah ni? Sekali lagi adik Kak Aini ni tangkap kongkang ni dah tak rawat dah lah. Diorang ni pun terus buang. Tapi kali ni jauh sikit lah. Orang kata jauh ke dalam hutan lah macam tu. Menurut cerita yang disampaikan oleh Kak Aini dalam M-Star tu, adik dia buang kongkang ni jauh sedikit. Masya Allah guys, kongkang ni datang balik tau. Dalam fikiran Kak Aini ni, mak rasa mungkin dia dah terfikirlah, dah buang jauh pun kongkang ni boleh datang balik dalam keadaan yang sama, masih lagi berdarah-darah. Jadi adik Kak Aini ni pergi buang kongkang ni datang balik. Korang rasa apa dalam keadaan Kak Aini masa tu guys? Korang tahu tak? Kehadiran kongkang ni yang sebanyak 3 kali dekat rumah Kak Aini ni, pada masa tu jugalah Kak Aini ni dengar dekat atas bumbung rumah dia macam ada orang baling pasir tu guys. Ya Allah, dah lah dengar orang macam baling pasir dekat atas bumbung rumah. Sambil tu dalam keadaan yang sama ni, kedengaran suara perempuan yang sedang teresak-esak menangis dekat pintu bilik Kak Aini. Talu-talu tau guys, kejadian aneh yang menimpa Kak Aini selepas tu. Daripada sakit demam panas ni, bertambah-tambah sakit Kak Aini. Korang tahu tak, tengah Kak Aini ni dia dalam keadaan terbaring ni, dia jumpa satu lipan bara yang ada dekat bawah bantal dia guys. Masya Allah. Dan benda ni menjadi lebih teruk lagi apabila kata Kak Aini, banyak binatang-binatang yang berbisa mula masuk dalam rumah dia. Contohnya seperti biawak, ular tau guys. Allah, Masya Allah. Tibalah di mana satu malam tu Kak Aini ni dah mula rasa perut dia seperti ditoreh-toreh dengan pisau tau guys. Masya Allah, kita tak dapat nak bayangkanlah macam mana keperitan yang dirasai oleh Kak Aini ni. Dah lah perut kau rasa macam ditoreh-toreh. Lepas tu pula jari-jari Kak Aini ni seperti dicocok-cocok oleh jarum guys. Astaghfirullahalazim. Jadi 3 pagi jugalah family Kak Aini ni bawa Kak Aini ni pergi ke hospital sebab tengok makin teruk keadaan Kak Aini ni. Sampai je dekat hospital guys, besoknya tu dalam pukul 12.30 hari lah kata Kak Aini ni, dia muntah dengan terlampau banyak guys. Sampaikan doktor ni tukarkan wad Kak Aini. Dan jadi bila dilakukan x-ray pada diri Kak Aini, tak ada apa-apa masalah. Tak ada sistem racun ataupun bisa dari kongkang tersebut. Korang rasa? So jadi dekat sinilah menghairankan doktor dengan Kak Aini sebab keputusan x-ray badan Kak Aini semuanya dalam keadaan okey dan normal. Jadi mulalah family Kak Aini ni bertindak supaya Kak Aini dibawa berubat secara tradisional dalam perawatan Islam. Panjang perubatan tu guys, Kak Aini ni dia ada jugalah rasa macam dah putus asa sangat-sangat lah kan. Sebab orang yang sakit je lah fahamlah situasi emosi ni kan macam mana kan. Sekejap down, sekejap ni kan. So kita wallahualam lah, kita ni hanya mendengar je. Tapi guys, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan daripada Allah ni, orang kata menyabarkan Kak Aini ni dalam usaha membaikkan keadaan Kak Aini ni. Syukur sangat-sangat akhirnya Kak Aini ni sembuh dari penyakit misteri tersebut.
itulah dia kisah yang terdapat dari dalam M-Star yang diceritakan oleh Kak Aini tau guys. Kisahnya penyakit kononnya datang daripada kongkang ni, tapi hospital sendiri pun tidak dapat mengesahkan. Akhirnya Kak Aini pergi berubat secara perawatan Islam. Syukur alhamdulillah lah diberikan kesembuhan dan kesihatan. Ya Allah, semoga kita doakan yang baik-baik untuk semua dan juga untuk Kak Aini ni sentiasalah diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan olehnya, insyaAllah. Amin, amin. So itu je lah guys, kisah seram sejuk yang dapat mak kongsikan untuk korang semua pada hari ni. Apa yang berlaku ni membuatkan kita ni lebih berhati-hati dan beringat selalu kan. Tak sangka jugalah kan, haiwan pun orang kata boleh juga ni, orang jadikan perhantaraan dari sesuatu yang Allah sangat murkai guys. Apa pun setiap perbuatan tu pasti ada balasannya. So insyaAllah guys, seperti biasa, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.